Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Saya minta maaf banyak-banyak. Tadi 15 minit yang lalu saya slip dekat tangga, jatuh dekat tangga. Aduh, habis sakit tulang pinggul saya. So minta maaf banyak-banyak. Saya letak ais sekejap tadi kan. So getting better lah sekarang ni. Okay, so terima kasih banyak-banyak kerana sudi menunggu. Okay, jatuh dekat pinggul ni. Saya rasa macam bengkak ni kot. Tapi tak apalah. Rushing sangat kan agaknya. Kelang kabut sangat nak turun tangga kan. Okay, so minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang. Okay, so boleh nampak dengan jelas? Saya rasa kena dekat tulang pelvic semua. Okay, wah, tulang pelvic gitu. Suara boleh dengar dengan jelas? Suara boleh dengar dengan jelas? Okay, sembang apa dengan trooper tadi? Sementara menunggu saya, sembang apa dengan trooper? Sembang pasal apa? Pasal saya. Oh, okay. Ada mengata-ngata saya ke? Tak ada Tak ada mengata saya ya? Oh, dengar-dengar lagu mengumpat tak ada. So ladies and gentlemen, terima kasih banyak-banyak kerana sudi menghadiri sesi pada petang ini. Okey, jadi saya nak tanya dengan kamu semua soalan yang ada ni kamu dah download belum? Soalan yang saya share dengan kamu ni dah download belum? Dah Okey, so very good. Di mana macam yang saya dah janjikan hari tu kan kamu dah cakap lah. Okey, bila kita nak buat revision, next revision kamu semua minta supaya kita bincangkan pasal bab 2, betul tak? Jadi sebab tu saya banyak pilih soalan-soalan yang datang daripada bab 2 lah. Okey, jadi ladies and gentlemen, jom kita teruskan. Pada siapa yang ada buku teks, sila buka buku teks bab 2 anda. Kalau tak ada buku teks pun tak apa, tak ada masalah. Okey, ada buku teks di hadapan anda ni. Wah. Okey, jadi biasanya dekat dalam exam, kalau kamu tengok bab ni merupakan bab yang panjang ke pendek? Bab 2 ni bab yang panjang ataupun bab yang pendek? Bab yang sangat panjang. Bab 2 dan juga bab 3 dia memang dua-duanya merupakan bab yang sangat-sangat panjang. Jadi okey, ada pula yang tanya Syairan, kalau saya nak study kan apa benda lah yang saya nak study? Ramai yang bertanya macam tu, betul tak? Jadi memang ada isu, okey, di mana tapi tak risau, okey, disebabkan bab 2, bab 3 memang panjang. Okey, di mana walaupun dia agak panjang tapi sebenarnya kita boleh agak soalan-soalan dan juga bentuk-bentuk soalan apa yang biasanya akan ditanya. Okey, so dekat dalam bab ni 2, 4, 6, 8 kita ada 2.1 sampai 2.8. Bahagian yang pertama, soalan biasanya akan tanya okey, so kita nak buat hari ni kiranya macam some sort of revisi kilat kita punya bab 2 dan juga kita nak bincangkan soalan-soalan yang biasanya panas untuk bab ni lah. Kebiasaannya kalau exam dan sebagainya, apa yang soalan yang akan ditanya jadi dekat dalam bab 2, kalau yang bahagian yang pertama, di mana dekat yang paling awal tu biasanya soalan dia akan tanya dan juga takrif lah, maksud dia akan tanya takrif apa yang dipanggil sebagai nationalism. Jadi maksud ataupun takrif nationalism kamu kena tahu dan juga kamu kena fahamkan. Ada pula yang tanya, Syairan, perlu ke saya nak hafal yang setiap tokoh-tokoh tu punya dia punya pendapat? Dia tak semestinya macam tu. Tapi yang penting apa yang kita kena tahu, nationalism maksud semangat cinta akan negara, semangat nak mempertahankan negara. Kamu pakai jersey Harimau Malaya, kamu kibarkan bendera, kamu pasang bendera dekat basikal kamu, ataupun siapa yang naik motor ada letak bendera dekat motor. Itu nationalism lah tu. Jadi saya suka, saya nak semangat Bushido, boleh lah. So Anis ya. Tapi hari tu ada bagi tahu ambil keyword penting bagi sedia pendapat tokoh. Yes, memang betul. Tetapi maksud saya tak perlu nak hafal. Faham tak? Jadi tak perlu nak beria-ria sangat. Tulis dekat atas kertas majung, tampal dekat depan pintu toilet, tampal dekat tepi tangga ke. Tak payah buat sampai macam tu. So maksud ataupun takrif nationalism dan juga kamu kena tahu apa beza patriotism dengan nationalism. Jadi patriotism dan juga nationalism. Patriotism, ada yang cakap
nationalism dia positif, patriotism ni dia lebih negatif. Jadi apa yang saya nampak, patriotism ni dia lebih kepada kita punya perlakuan untuk menunjukkan nationalism. Contohnya, yes, patriotism tu tindakan very good. Ini 9A plus SPM. Okay, ini 9A plus SPM. Berdiri tegak bila dengar lagu kebangsaan, itu patriotism lah. Jadi kita kibar pergi sokong pasukan Harimau Malaya lawan bola, itu pun patriotism. Jadi patriotism ni lebih kepada tindakan. Okey, tetapi saya pernah terbaca bulan lepas, saya pernah terbaca patriotism ni kadang-kadang boleh juga dia lebih positif, di mana nationalism boleh membawa kepada negatif. Okey, boleh tak saya kaitkan dengan bab 3? Boleh Jadi contoh patriotism yang contoh nationalism yang negatif ialah apa? Yang kita dah belajar dalam bab 3. Ingat tak yang kita belajar fasis? Yes, yang dekat negara Itali. Okey, fascism ialah sejenis bentuk nationalism tapi melampau. Kepentingan kepentingan individu dengan kepentingan negara, maksudnya kepentingan negara lebih penting. Kiranya kalau kamu kerajaan cakap kamu kena mati Rahimi demi negara, kamu kena mati. Faham ya? Jadi fascism adalah sejenis nationalism tapi boleh membawa kepada negatif. Yes, Spider-Girl. Dia satu benda yang lebih obses, maksudnya lebih radikal lah. Okey, so kena faham yang tu perbezaan dia. Okey, lepas tu kemudiannya kalau kita tengok maksud ataupun takrif nationalism ni, kamu kena tahu pasal seberingkas pasal pandangan tokoh-tokoh ni. Saya cadangkan kamu ambil apa? Okey, ambil dia punya key points. Maksudnya apa benda-benda utama yang dia telah katakan. Jadi benda-benda yang utama, contohnya kalau kita lihat kan, okey, dekat dalam contohnya kalau kita tengok William Roth kan, William Roth pasal orang-orang Melayu, nationalism dia sebelum Perang Dunia Kedua dah bermula. Jadi benda macam tu yang kena tahu. Terima kasih Misha, boleh baca tak? Cantik-cantik juga, jangan tak boleh baca. Okey, ambil just some key points. Okey, next. Seterusnya. Tapi by the way, saya tengok soalan yang paling kerap tanya kalau dekat kertas objektif lah. Okey, Erin, hi. Okey, biasanya soalan dia akan tanya pasal William Roth. Lepas tu dia akan tanya yang kedua, banyak tanya pasal Hanscon. Saya rasa kamu pun nampak benda ni, betul tak? Banyak soalan yang cikgu kamu buat kan. Biasanya dua nama ni je yang ditanya, betul tak Aziz? Jadi kamu dah tahu dah apa benda yang nak kena fokus. Okay, next. So seterusnya, yang lebih penting kita kena tahu dan juga kita kena fahamkan. Okay, 2.2 start daripada perkembangan idea nationalism Okay, so yang untuk 2.2 kita belajar, kita start perkembangan nationalism tu. Okay, saya nak ingatkan anda, kita kena ingat yang bahawasanya start dengan negara mana? Kita start dengan Barat, betul? 2.2, lepas tu kemudiannya 2.3 kita belajar pasal Asia. 2.4 kita belajar pasal Asia Tenggara. Kamu ingat tak? Okey, ingat tak yang kita belajar macam ni kan? 2.2, 2.3, 2.4. Okey, so pecahkan. Jadi 2.2 kita belajar pasal Barat, 2.3 pasal Asia, 2.4 pasal Asia Tenggara. Jadi apa soalan-soalan yang akan kerap ditanya? Jadi soalan-soalan yang kamu kena fokuskan untuk semua sama sahaja. Nombor 1, kamu kena hafal sikit nama tokoh-tokoh. Okey, contohnya kalau cerita pasal revolusi Inggeris, okey, revolusi keagungan, kamu kena tahulah nama seperti John Locke, kamu kena tahu pasal Queen Mary, kamu kena tahu pasal King James. Faham ya? Lepas tu kemudiannya kalau revolusi Perancis, kamu kena tahu pasal Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, orang-orang dia. Ambil dua nama. Okay, next. Seterusnya, saya tengok soalan, bila dia tanya, okay, dia akan tanya pula, lepas tokoh, soalan yang kedua, dia akan tanya pasal tujuan, dia punya nationalism dia. Okay, contoh,
Kalau kita tengok barat sorry, kita ambil Asia. Okey, dekat China, apa tujuan nasionalisme dekat China? Satu, dia menentang sistem beraja mancu, betul. Lepas tu nombor dua, dia nak wujudkan republik. Faham tak? Bebaskan diri daripada penjajah, pandai Twins Gaming. Okay, so faham? Semua orang boleh follow ke tak boleh follow? Boleh follow ke tak boleh follow? Jadi ambil dia punya key points dia, soalan akan tanya pasal tujuan-tujuan dia. Okay, lepas tu kemudiannya, lepas tokoh, lepas tujuan, saya dapati, okay, soalan dia akan tanya pasal apa? Dia akan tanya serba ringkas pasal kesan-kesan. Jadi kesan-kesan ni biasanya soalan-soalan yang berbentuk apa? Hebat. Meaning kamu, okay, contohnya nama-nama tokoh kena hafal ke? Kena hafal 2 atau 3. Okay. Contoh, kalau kita tengok soalan kan, okay, soalan akan berbunyi macam, pada pendapat anda, apakah kepentingan, apakah kesan daripada perkembangan nasionalisme di negara Thailand? Okay, so come on guys. Apa kesan perkembangan nasionalisme di Thailand? Satu, kuasa raja dikurangkan, dia jadi raja berperlembagaan, nama Thai, nama Siam ditukar kepada Thailand. Lepas tu ekonomi, dia mula sekat, pembangunan berlaku berjalan, very good. So itulah kesan-kesan dia. Faham ya? Contohnya kalau Burma pula, apa kesan dia? Okey, kemasukan pengaruh British yang kemudiannya menamatkan sistem pemerintahan beraja dekat Burma. Okey, so semua orang boleh follow? Soalan kebiasaannya akan tanya untuk ini. Okey, 3 benda yang hijau yang utama ni . So for those yang baru join the class, yang warna hijau ni merupakan benda-benda utama yang saya cadangkan untuk kamu fokus untuk peperiksaan, untuk soalan struktur dan juga soalan esei. Alright, so ada soalan setakat ni. So 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Okay, so pecahkan bahagian pertama, ni bahagian kedua. Lepas tu kemudiannya bahagian ketiga. Bahagian ketiga, jadi kamu kena tahu pula dan juga kamu kena fahamkan pasal nasionalisme dekat negara kita. So kita start . Kiranya yang ni saya tulis balik lah. Yang ni 2.1. Lepas tu kemudiannya yang ni 2.2. Okey, lepas tu yang ni 2.5. Okey, jadi 2.5. Lepas tu yang ni pasal 2.5 ni kita belajar pasal kesedaran nasionalisme . So kesedaran nasionalisme yang ada dekat negara kita. Alright. Lepas tu kemudiannya, sir, tapi kan dekat Burma kan ada isu kasut. Soalan tersebut terkenal tak? Kalau biasanya kalau soalan tu soalan objektif dia akan tanya Twins Gaming. Okey, Fitri tanya contoh negara yang dia selalu tanya. Okey, so Fitri, soalan yang kerap ditanya kalau Asia Tenggara, Thailand. Kalau Asia Tenggara saya tengok soalan yang kerap sangat ditanya ialah Thailand. Okey, kadang-kadang Filipina pun keluar juga. Lepas tu kemudiannya negara, sebab dia negara yang tak pernah kena jajah. Kalau Asia, dia kebiasaannya akan tanya pasal Mahatma Gandhi, India. Dan juga kadang-kadang dia tanya juga pasal apa? Jepun. Okey, Filipina baru. Okey, dan Filipina pun glamour juga. Alright, lepas tu kemudiannya kita ada kalau barat, kebiasaannya dia akan tanya pasal England. Revolusi yang tak menumpahkan sebarang darah. Okey, jadi betul cikgu, Mahatma Gandhi famous soalannya. Yes. Okey, kalau pasal tokoh Aisyatul. Kalau tokoh dia tak akan tanya tokoh tu secara detail. Dia akan tanya apa sumbangan tokoh tersebut. Okey, contoh kalau contoh dia akan tanya apakah sumbangan Maharaja Mikado Meiji dekat Jepun. Jadi apa yang dia buat? Dia menjalankan pemodenan Jepun. Lepas tu kemudiannya kalau dekat Filipina dia akan tanya apakah yang telah dibuat oleh Jose Rizal. Jadi memulakan nasionalisme dan juga mendapatkan sokongan rakyat. Faham ya? So Fitri tanya tadi kan? Fitri Hanim kan? Okey, macam mana clear saya punya penerangan?
Clear? Boleh ya? Jadi itu biasanya. Jadi tak perlu kamu nak kena hafal beria-ria sangat kan setiap satu tokoh tu. Jadi kamu just tahu apa dia punya peranan dalam setiap satu yang berlaku tu. Study smart guys. Come on. Study smart. Okay, next. Seterusnya. Okay, Aisyah tanya. Kalau soalan perkembangan nasionalisme ditanya di soalan esei, apa poin yang kita nak tulis? Kalau soalan perkembangan nasionalisme ditanya di soalan esei, apa poin yang kita nak tulis? Okay, so perkembangan nasionalisme yang inilah. Okay, kamu kena cerita apa tujuan dia dan juga kesan dia. Saya ulang sekali lagi. Kalau soalan tanya, kamu tulislah tiga-tiga ni. Tujuan, kesan, lepas tu contoh tokoh. Faham tak? Penerangan dia pasal dia punya tujuan, dia punya kesan, lepas tu dia punya contoh kamu letakkan tokoh. Nak saya bagi contoh ke? Okey, contoh macam ni Huraikan perkembangan nasionalisme yang berlaku di England pada kurun ke bla 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 bla. Jadi nasionalisme yang berlaku di England, kamu kena tulis yang ni lah. Okey, bertujuan untuk memulangkan kembali, mendapatkan kembali kuasa rakyat daripada sistem beraja. Diakibatkan oleh King James yang telah menafikan hak parlimen dalam pentadbiran. Faham tak? Jadi King James tu masuk kategori apa? Tokoh. Faham tak? Jadi kesannya sistem raja berperlembagaan diperkenalkan. So England kan revolusi keagungan. Yes. Revolusi England kamu boleh tulis revolusi Inggeris, kamu boleh tulis revolusi keagungan. Okey, dapat It's okay Mariza. So siapa yang bertanya tadi clear tak cara saya terangkan? Itulah sebab tu saya tulis tiga benda ni. Kalau perkembangan kamu jadikan ini sebagai kamu punya panduan apa yang nak tulis. So kalau 8 markah. Okey, Dila, itu yang saya katakan. 8 markah tu dekat sinilah. Kamu rotate dekat tiga benda ni. Ini main points yang kamu kena bagi penerangan. Tokoh-tokoh, dia punya tujuan, dia punya kesan. Okey, macam mana nak letak nama tokoh dalam esei? Okey, Taeyong. Kalau kamu nak letak nama tokoh, yang macam saya cakap tadi lah. Okey, sebagai contoh. Jadi, okey, tadi kan kita dah sebut James, King James, betul? Okey, maka ada pula rakyat yang telah memulakan, mengubah pemikiran rakyat England. Seperti ahli falsafah John Locke yang telah mendengarkan idea bla 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 bla. Faham tak? Means tokoh tu jadi contoh kan? Yes, tokoh tu kamu jadikan contoh. Okay, Lakmini tanya, cikgu macam mana nak ingat cerita dia? I see. Lakmini nak ingat cerita dia, itu yang saya ajak kamu semua. Kamu fokus pada tiga benda ni. Faham ya? Lakmini kamu nak tahu cerita dia, kamu ingat ya. Okey, serasa sempat tak nak study sejarah untuk exam akhir tahun ni? Boleh. Okey, boleh guna PPKU tak? Boleh. Boleh letak peristiwa sebagai contoh dalam esei? Boleh. Tak ada isu. Okey, sekejap lagi kita tengok contoh. Alright. Jadi untuk 2.5 kita belajar pasal kesedaran. Betul kesedaran. Lepas tu 2.6 kita belajar pasal faktor-faktor kemunculan nasionalisme dekat negara kita. Betul atau tidak? Lepas tu kemudiannya 2.7 okey, kita belajar pasal perkembangan nasionalisme. 2.7 kita bincangkan pasal perkembangan nasionalisme di negara kita. Alright. Jadi lepas tu kemudiannya 2.8 okey, dia tanya pasal kesan-kesan nasionalisme di negara kita. Okay, ladies and gentlemen, okay, nasionalisme tu sebenarnya apa? Semangat cinta akan negara. Okay, so ladies, gentlemen, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, adakah dia tanya kita belajar benda yang berbeza? No, semua benda pasal negara kita. Apa beza dia? 2.5 kita belajar basic. Macam mana kita ni boleh muncul semangat
Nationalism. Oh, kesedaran nationalism ni sebenarnya dah wujud lama. Waktu bila kita wujud kesedaran nationalism? Yang pada waktu ni lah kamu cerita daripada bila? Daripada start, daripada Melaka. Kita lawan siapa? Portugis. Lepas tu kemudiannya dekat Penang. Kita lawan siapa dekat Penang? SHTI, British. Betul. Lepas tu kemudiannya kita ada pula belajar dalam form 3, Tok Janggut and Co yang lawan British. Betul? Lepas tu kemudiannya kita masukkan pula, okey, habis yang Tok Janggut ni kamu gabungkan dengan apa yang dipanggil sebagai nationalism yang tokoh-tokoh seperti apa ni? Gerakan Islah, yes. Kamu boleh masukkan gerakan Islah dan kemudiannya yang penulis-penulis tu. Ingat tak penulis-penulis tu? Pak Sako, Abdul Rahim Kajai, Ahmad Bostamam, Za'ba. Okey, itulah dia. Senang tak? Kesedaran ni maksudnya kamu cerita dia punya kronologi dia. Okey, jadi contoh okey, kesedaran nasionalisme di negara kita bermula sejak zaman Kesultanan Melaka. Apabila Kesultanan Melaka di bawah Sultan Mahmud Shah menentang Portugis. Okey, bla 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 bla, walaupun tewas, perjuangan akan diteruskan oleh Johor Riau. Kan kita belajar waktu form 2. Ingat tak? Boleh tak masukkan yang point form 2 tu dekat dalam ni? Boleh. Lepas tu form 3 pula kita belajar pasal Penang, kan? Sultan, okey, tak ingat nama, tulis Sultan Kedah. Sultan Kedah menentang British. Okey, tokoh kalau eja silap tak apa. Okey, kalau jawab kebat saja boleh tak pas. Cik Abdullah, tak cukup. Kalau soalan kebat saja tak cukup untuk dapat markah yang baik. Lawan Francis Light. Tok Janggut lawan sebab ini bab 7 form 3. Betul? Cerita sikit. Lepas tu kemudiannya gerakan Islah. Betul kan pandangan orang Islam nak letakkan Islamisme? Boleh. Lepas tu kemudiannya penulis-penulis tulis surat khabar, tulis novel, bagi contoh novel. Senang tak? Kesedaran macam tu lah kamu cerita satu, 8 markah. Yes, anak mak lela gila. Itu dah jadi apa? Contoh lah. Okay, clear. Semua orang boleh follow tak? Sebenarnya tak susah mana kan bab ni kan? Tak susah mana kan? Okay, next. Lepas tu kemudiannya, bila dah ada kesedaran, orang dah mula sedar untuk kita lawan British kan? Jadi, itu yang kita belajar pula, the next one, faktor-faktor. Jadi, kenapa pula bermulanya nationalism dekat negara kita? Faktor-faktor kemunculan. Kenapa gerakan Islah bukan gerakan Islam? Okey. Gerakan Islah ialah gerakan oleh orang Islam. Islah tu maksudnya pembaharuan. Clear Okey, so faktor kemunculan. Okey, cikgu macam mana nak mendalami kebat dengan cepat? Okey, Cik Nurlin, nak mendalami kebat dengan cepat, itu yang saya selalu, pada siapa yang ikuti kelas saya, kamu dah tahu kan? Sebab tu saya selalu cadangkan kamu semua tulis based on PES ni. Maksudnya bagi pendapat dari segi politik ataupun dari segi pentadbiran, politik atau pentadbiran. Lepas tu kamu jawab dari segi ekonomi, yang ketiga dari segi social. Maksudnya 3 aspek ni. Sekejap lagi kita tengok. Alright. Jadi faktor kemunculan. Okey, kenapa soalan esei banyak pasal isu semasa? Taeyong dia tanya banyak pasal isu semasa sebab dia nak tahu kamu punya pengetahuan setakat mana. Kan ada soalan kan? Berdasarkan pengetahuan anda. Pernah tak Taeyong dapat soalan macam tu kan? Dia nak tahu how much you read. Macam mana, berapa banyak kamu ikuti. Contohnya, yang benda yang berlaku politik dekat dalam negara kita. Penting tak untuk kamu tahu? Contohnya, kita ada bab 8 pilihan raya. Kamu rasa ada tak possibility soalan akhir tahun cikgu masukkan yang pilihan raya tahun ni pasal Anwar Ibrahim? Ada kemungkinan. So possible Vishalan. Jadi make sure kamu tahu. Alright. Yes. Tak payahlah Encik Syed, tak payahlah nak ikuti banyak sangat. Okey. Macam mana nak skor soalan objektif sebab tak pernah dapat 25 ke atas. Cik Anis, kamu kena buat latihan banyak.
Dia bagi pasal yang umur 18 mengundi. Bagi. Okey, dapat kamu kena buat latihan objektif. Jadi faktor kemunculan. Contohnya, kita ada peranan apa? Agama. Jadi ambillah tahu sikit. Contohnya dekat macam Malaysia ni, apa dia? Agama Islam. Alright. Lepas tu kemudiannya ada pula penulisan. Penulisan ni boleh tak kaitkan dengan penulis yang dekat atas tu? Boleh. Ada pula sistem pendidikan. So, ladies, gentlemen, anak-anak yang saya kasihi, kalau soalan 8 markah, boleh perlu ke kamu letakkan sampai okey, kalau ada 8 kena letak 8, tak payah. Kamu dapat 3 ataupun 4, kamu kembangkan. Kembangkan macam mana? Tokoh-tokoh, tujuan-tujuan, kesan-kesan. Boleh juga. Tak ada isu. Faham tak? Kamu kaitkan yang ni, gunakan flow yang dekat atas. Alright? Okay, next. Bila dah ada kesedaran, orang muncul nasionalisme, dah ada pula faktor-faktor. Bila dah ada faktor-faktor, perkembangan. Kalau tak kembang, bagi isi je semuanya salah kan? Tak salah, Cik Suhaila, tetapi nak dapat markah penuh agak sukar. Saya susah lah nak hafal bab 2.7 dengan 2.8. Okey, jangan hafal. Faham kan? Okey, next. Contohnya, perkembangan nasionalisme. Satu, perkembangan nasionalisme dia bermula dengan golongan intelektual, golongan cerdik pandai. Lepas tu kemudiannya dah ada intelektual, ada pula yang pecahkanlah intelektual ni, yang Inggeris, yang Melayu, yang agama. Betul. Lepas tu kemudiannya ada pula yang berjuang melalui penulisan. Setuju ada berjuang melalui penulisan, dan juga kemudiannya kita tengok ada pula yang perjuangan melalui persatuan. Alright. Okay, semua boleh follow. Jadi perkembangan nasionalisme ni cuma ingat 3. Syira tanya, dah lama saya nak tanya, golongan radikal tu apa? Radikal ni Syira, maksudnya dia punya pemikiran tu agak ekstrim. Agak ekstrim. Contohnya, dia tak semestinya ganas dalam jahat, agresif lah, agresif. Agresif tak semestinya jahat, betul tak? Jadi ada juga radikal yang baik. So kalau kamu tengok kan contohnya, kalau perkembangan ni intelektual, ingatlah 2. Komunis radikal, yes. Tapi kamu kena ingat PKMM ataupun KMM pun radikal. Tapi adakah KMM radikal dia jahat macam komunis? Tak. Contohnya, pada siapa yang nak faham radikal tu simple. Fashion rambut sepati tradisional. Fashion rambut sesyairan radikal. Faham Kenapa? Kenapa British kata Hizbul Muslimin radikal? Golongan radikal ada semangat kan? Yes, ada. Wifaq tanya kenapa British kata Hizbul Muslimin radikal? Sebab dia nak wujudkan sebuah negara yang Islam sebagai undang-undang dia. Gunakan Islam so tak apa kalau kita bagi jawapan kibat, contoh semua sama, boleh, tak ada isu. Next. Seterusnya. Dan bila dah habis intelektual, penulisan radikal. Radikal maksudnya melakukan sesuatu secara lebih ekstrim. Melakukan sesuatu dengan lebih ekstrim, menyeluruh, very good, melampaui. Tapi dia tak semestinya negatif. Dia boleh juga jadi positif. Clear next. So seterusnya. Jadi kesan-kesan. Jadi kesan-kesan saya dah tulis dah. So dari segi apa? Dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi sosial. So dari segi politik menyebabkan apa? Meningkatkan apa yang dipanggil sebagai peluang pekerjaan orang Melayu. Lepas tu kemudiannya British lebih berhati-hati. Lepas tu dari segi ekonomi, orang tempatan mula memperjuangkan ekonomi. Lepas tu kemudiannya dari segi sosial, pelajaran, wujud pula semangat nasionalisme, wujudnya SITC, MCKK. Kalau kamu tengok sebenarnya, kesedaran, faktor, perkembangan dan kesan
semuanya kamu boleh bagi contoh yang sama. Betul atau tidak? Tokoh dia sama aja. Kalau tokoh, tokoh penulis dekat sini dengan tokoh penulis dekat sini dengan tokoh yang kesan sosial ni, boleh tak kamu gunakan nama yang sama? Boleh. Faham? Jadi sebenarnya dekat dalam bab ni tak susah. So saya cadangkan Erin, kamu pecahkan kepada berapa bahagian? 3 bahagian bila kamu nak study. This is the first part. Maksud the first part. Lepas tu the second part, ini pasal perkembangan nationalism 2.2, 2.3, 2.4. Lepas tu bahagian yang ketiga, nationalism dekat negara kita. 2.5 until 2.8. Dapat so macam mana nak skor markah dekat bahagian esei? Kena lengkap jawapan kamu. Tak berlaku pengulangan ke kalau guna tokoh yang sama? Tak ada isu kalau benda yang kamu bagi contoh tu sama, tapi dia punya aspek yang kamu terangkan berbeza. Boleh explain balik tak part yang kesedaran tu macam mana nak kembangkan? Munawarah yang perkembangan ni simple. Kamu pecahkan perkembangan nasionalisme di negara kita. Bermula dengan golongan intelektual. Intelektual pecah kepada 3. Yang pendidikan agama, pendidikan Inggeris, pendidikan Melayu. Bagilah contoh satu-satu. Seterusnya kita ada pula dari segi penulisan. Penulisan bagilah satu. Ishak Haji Muhammad, Pak Sako, Abdul Rahim Kajai. Bagilah contoh sikit. Utusan Melayu, Majlis, Warta Malaya. Dapat. Lepas tu kemudiannya yang persatuan pula, bagilah contoh persatuan orang Melayu, persatuan kaum Cina, persatuan kaum India. Emelin tanya macam mana nak lengkapkan esei. Sekejap lagi kita tengok. Alright, dapat so siapa yang nak cincot silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Dah. Kesan-kesan tu kena ambil ketiga-tiga aspek ke. Biskut Oreo sedap. Ada pula biskut Oreo sedap. Biskut Oreo sedap. Kesan-kesan tu ikut markah dia. Kalau markah banyak, kamu kena ambil 3-3. Kalau ayat pertama Tuhan on, ayat kedua guna beliau. Yes. Dah dalam persatuan apa poin yang penting? Sama juga. Dalam persatuan-persatuan ni, apa benda yang penting-penting, macam ni. Dia punya tokoh, dia punya tujuan lah. Dan kesan juga. Dia punya tokoh, dia punya tujuan, dia punya kesan. Sama aja. Ada ke sir, dia spesifik tanya kesan untuk ekonomi? Possible. Kalau esei perlu berapa peringgan, ikut kamu punya point. Di mana saya cadangkan, kalau ada 3 poin, buat 3 peringgan. Kalau persatuan tu mesti spesifik, yes Alia, kena bagi nama persatuan tersebut. Jadi saya cadangkan tak perlu nak hafal banyak-banyak lah. Bagilah KMM ke. Betul ke sejarah kena buat nota sendiri rather than revision books? Dalam keadaan yang ideal, Ihtisham, yes, saya recommend so. Sila cincot. 5, 4, 3, 2, 1. Dah. Boleh saya padam? Bahagian ni kita nak tengok soalan esei sikit. Kalau persatuan nama pendek contoh PKMM boleh. Boleh, tak ada isu Saya padam Boleh Alright. Next. So seterusnya. Jadi pasal ramai sangat yang tanya macam mana nak buat soalan esei kan. Jadi saya siapkan soalan contoh kita nak buat sikit untuk petang ni. Alright. So soalan yang pertama, kalau kamu perasan lah, soalan yang pertama. Allah, tak sempat Azhar, minta maaf lah. Penting ke nota dalam sejarah? Penting. Tapi pastikan kamu baca sendiri. Boleh ke siapa-siapa yang dah screenshot nanti share dengan Azhar please. Azhar tak sempat. Thank you Azhar. Next. Sorry. Next. So seterusnya. Jadi ready. Contoh kalau kamu tengok kesan esei saya dapat 8 overall, sedih tengok. Boleh ada masa untuk membetulkan contohnya kalau kita tengok kan kesan perkembangan nasionalisme ini yang 2.8. Sebab tu yang 2.8 tu kesan perkembangan nasionalisme dari segi politik, lepas tu dari segi ekonomi, dari segi sosial. Tapi yang lebih penting
Jelaskan kesan yang akan berlaku sekiranya semangat nasionalisme tiada dalam kalangan generasi muda Malaysia pada hari ini. 4 markah. So, kalau soalan 4 markah macam ni, kamu nak bagi berapa idea? 2 idea pun dah cukup. 2 idea dah cukup. Lepas tu kemudiannya kamu kembangkan ayat tersebut. Fahamnya? Objektif tak skor. Cik Izzati, objektif tak ada cara lain, kena beli buku-buku soalan objektif. Okey, contohnya saya tunjukkan kepada anda sebentar. Ni Okey, saya tak jual buku ni saya saja tunjuk contoh kan. Okey, kalau kamu tengok boleh beli soalan macam ni. Di mana soalan-soalan macam ni kan dia ada soalan objektif kan. Soalan objektif yang ikut topik, betul tak? Jadi kamu buat soalan ni sebanyak mungkin. Yang lebih baik kalau kamu boleh jumpa soalan yang buat apa? Yang ada 1.1, ada soalan 1.1 je. Lepas tu kemudiannya dia ada pula 1.2, 1.3. Kalau dapat soalan macam tu, buku yang macam tu lebih baik. Faham ya Izzati? Okey, buat soalan-soalan objektif tu. Latihan objektif tak boleh buat apa Okey, betul ke soalan KBAM 4 markah kena ada kesimpulan? Tak perlu. Saya ada buku tu, best. Very good. Okey, saya cadangkan beli buku sejarah Sasbadi. Alright, betul. Ainin 9A plus SPM tanya, so prefer more on notes ke exercise? Both kena balance. Okey, nak berapa markah kat paper 1 untuk dapat A? Minimum 32. 32/40. Meaning kamu boleh maksimum salah 8 kalau nak dapat A. Alright, dapat Okey, kalau bagi 4 idea boleh ke untuk 4 markah? Boleh juga Zoom user, tapi untuk soalan yang berbentuk macam ni. Soalan 8 markah mesti ada 8 poin ke? 8 poin daripada dia 3 poin utama boleh ataupun 4 poin tapi dengan perkembangan. Jadi disebabkan ramai sangat yang tanya, saya nak pilih soalan esei lah, boleh tak? Saya nak pilih sedikit soalan esei. Alright, ada tak contoh? Oh, tak ada soalan tapi saya convertkan soalan tu jadi esei. Sekejap ya. Alright. Sekejapnya. Apa soalan yang sesuai? Alright. Okey. Katakanlah saya pilih soalan ni. Macam mana nak buat ayat yang baik dalam esei? Buat ayat yang simple. Kebat tak ada holistik ke? Paper tu boleh buat dalam bentuk point isyarah? Tak boleh. Okey, katakanlah saya tukar ni 4 markah, saya jadikan 8 markah. Boleh ya? Saya tukarkan 4 ni jadi 8. Kita jadikan soalan esei. Okey, so sebagai seorang pemimpin negara, cadangkan langkah-langkah berkesan untuk mengekalkan kedaulatan negara. Okey, so sama soalan lah semasa exam pertengahan tahun. Oh, very good. Okey. So sebagai seorang pemimpin, cadangkan langkah-langkah berkesan untuk mengekalkan kedaulatan negara. Okey, langkah-langkah berkesan untuk mengekalkan kedaulatan negara. Okey. So, kamu boleh buat. Okey, ingat tak saya cakap tadi ada yang tanya sesyairan, saya tak ada idea nak tulis. Betul tak? Ada yang tanya tadi kan, saya tak ada idea nak tulis. Okey, itu sebab yang saya cadangkan kamu fikir dari segi ni, dari segi politik, dari segi ekonomi, lepas tu kemudiannya dari segi sosial. Okey, gunakan PES ni sebagai panduan. Okey, so saya tulis soalan C Ni soalan yang page berapa? Soalan ni page berapa? Soalan ni page 4 Okey, so soalan C page 4. Okey, dapat Okey, jadi cadangkan langkah-langkah berkesan. Cadangkan langkah-langkah berkesan. Okey, untuk mengekalkan
kedaulatan negara. Alright, so katakanlah 8 markah dekat sini sebagai seorang pemimpin. Okay, ready. Jadi kamu fikir dari segi ni, sebab setiap negara, setiap masyarakat mesti ada 3 ni. Faham tak? Bagi IC saya tengok banyak soalan begini. Iktibar, any tips? Iktibar ni maksudnya dia punya benda yang boleh kamu belajar. Bolehkah saya guna poin-poin yang sama untuk soalan macam ni? Boleh, boleh. Raja berpelbagai, revolusi keagungan contoh yes. Okay, so kamu tengok dulu dari segi politik. Apa yang kita buat untuk kekalkan kedaulatan negara? So, buat conteng-conteng dulu. Jadi kekalkan apa? Hubungan diplomatik dengan negara lain. Okay, lepas tu kemudiannya dari segi politik pentadbiran. Okay, ketatkan undang-undang. Very good. Ketat undang-undang. Conteng-conteng je dulu. Lepas tu pertahanan. Pertahanan penting tak? Pertahanan. Okay, penting. Kuatkan, kukuhkan pertahanan. Jadi just throw the ideas first. Okay, lepas tu dari segi ekonomi, ada kaitan tak dengan kedaulatan negara? Sebab kalau ekonomi kita tak kukuh, boleh tak kuasa-kuasa besar nak masuk campur dan menguasai ekonomi kita? Boleh. Apa maksud kedaulatan? Kedaulatan ni maksudnya sebuah negara bebas menjalankan pentadbiran sendiri. Okey, dapat. Lepas tu dari segi ekonomi untuk kekalkan kedaulatan. Yes. Okey, so kukuhkan ekonomi negara. Okey, so negara. Lepas tu mata wang ke. Lepas tu kemudiannya okey, jalankan pembangunan kan. Okey, so sediakan pembangunan, jalankan pembangunan untuk kekalkan kedaulatan negara. Boleh? Tak ada kaitan? Okey, lepas tu majukan aktiviti perdagangan. Okey, so perdagangan tujuan dia untuk masa yang sama tingkatkan ekspor tapi kurangkan import. Ada tak kena-mengena? Ada. Kalau import banyak, kita boleh terhutang dengan negara luar. Okey, so lepas tu kemudiannya dari segi sosial. Apa dari segi sosial dia? Okey, so apa dia? Untuk kekalkan kedaulatan negara. Ajak supaya rakyat wujudkan perpaduan. Alright. Lepas tu kemudiannya apa lagi? Majukan pendidikan. Very good. Majukan pendidikan. Okay, so ladies and gentlemen, saya pasti antara 700 lebih, 800 orang yang depan saya, mungkin ada yang terfikir, Sir Syairan, ini kan soalan dia sebagai seorang pemimpin negara, langkah berkesan untuk kekalkan kedaulatan negara. Betul tak? Tapi ada poin yang saya rasa macam tak ada kena-mengena, betul? Tapi kamu tengok nanti, kita kaitkan dengan kedaulatan negara. Macam mana? Jom kita buat. Okey, jom sama-sama. Majukan ekopelancongan, kaitkan boleh, tapi di bawah apa? Di bawah kita kukuhkan ekonomi. Okey, jom tengok contoh langkah-langkah berkesan. Jadi saya akan tulis dalam 3 peringgan Okey, so yang pertama sebagai seorang pemimpin, okey, antara langkah yang saya akan jalankan, yang akan dijalankan ialah mengadakan buat apa? Mengadakan hubungan diplomatik. Mengadakan hubungan diplomatik dengan kuasa-kuasa besar. Okey, yang ni dia punya main point, isi dia. Okey, lepas tu cukai pun cukai dia tak relevan, tapi nanti kita cuba masukkan mengadakan hubungan kuasa besar. Lepas tu warna merah ialah contoh seperti Amerika Syarikat dan China. Ini contoh dia.
Jadi kamu kena explain pula. Nampak tak? Ini main point. Betul? Yang warna biru. Ini contoh. Lepas tu saya huraikan kenapa. Sebab dia. Okey, so seperti tujuannya supaya kita dapat mengekalkan kedaulatan negara tanpa campur tangan kuasa asing. Okey, faham tak? Ini sebagai contoh ya. Alright, so kalau macam ni bolehlah 2 markah dekat sini. Lepas tu kemudiannya selain itu letak 2. Selain itu saya akan mengukuhkan pertahanan negara. Okey, lepas tu bagilah contoh. Dengan memodernkan aset-aset ketenteraan. Lepas tu terangkan kenapa? Supaya negara kita tidak mudah diserang. Okey, dapat? Boleh. Alright. Okey, so habis dah untuk perenggan yang pertama. Jadi saya cadangkan kamu tu semua, ini yang bawah kategori politik. Faham? Jadi berapa poin yang saya ambil? Okey, so 2 kan? Okey, penegasan, dekat mana penegasan? Ini penegasan dia. Alright. Okey, so 2 poin. Okey, next. Kamu buat perenggan yang seterusnya. Okey, yang bab ekonomi. Okey, so selain itu dari segi ekonomi pula, tak mention pun tak apa. Alright, so perdagangan kita harus mengurangkan import untuk mengelakkan kuasa asing menjajah ekonomi negara. Okey, dan memanipulasi dan mengukuhkan mata wang negara. Okey, dapat Right, so dari segi ekonomi. Dapat mengelakkan ini dapat mengelakkan pergantungan terhadap barangan luar yang boleh meningkatkan hutang negara. Okey, dan menjejaskan kedaulatan. Okey, nampak tak dekat sini? Okey, semua nampak tak? Jadi kalau kamu tengok dalam exam tulislah Amerika Syarikat. Okey, jadi kalau kamu tengok bila mata wang kita terjejas, boleh tak negara asing nak ambil kesempatan kat atas kita? Boleh. Mengukuhkan mata wang. Okey, sebabnya Isha, contohnya kalau kita kalau kita lihat contohnya kalau kita lihat kalau sesebuah negara tu banyak gunakan mata wang asing.
Jadi kita ni tertakluk tak kepada negara asing tu? Yes, contohnya. Kalau macam Cambodia kan, kenapa ekonomi dia very very bad? Sebab apa? Sebab dia gunakan US dollar. So ini kiranya untuk dari segi ekonomi ya. Dan yang terakhir, menjejaskan. Kalau isi 4/4 boleh juga. Dan yang terakhir ya, tambah sikit lagi ya. So hubungan sosial yang baik serta perpaduan akan saya pastikan di negara kita berlaku di negara kita tujuan dia untuk mengelakkan anasir-anasir luar mempengaruhi rakyat dan seterusnya. Menjejaskan kedaulatan negara. Alright. Merah tu huraian dia. So saya nak tanya dengan kamu semua. Nampak tak sejarah SP masuk yang 4.5 ya? Anasir tu pengaruh luar, kesan-kesan dari luar. Macam mana nak buat essay macam ni time exam? Kalau soalan mengapakah, terangkan bagaimanakah, boleh guna PES juga ke? Boleh. Jadi, ladies and gentlemen, saya nak tanya dengan kamu, kamu nampak tak yang PES yang saya tunjukkan tadi, bukannya kamu nak kena ikut bulat-bulat PES tu, faham tak? PES tu sekadar macam nak bagi kamu idea. Bila kamu jot down tu, kamu dapat idea. Essay ni wajib buat peringgan ke? Tak wajib, tapi digalakkan. Senang cikgu nak baca. So kalau masa jawab exam dah tak sempat, boleh tak kita bagi semua isi je kalau 8 markah? Boleh cubalah daripada biarkan kosong so kalau buat Raja Berperlembagaan nak elak revolusi keagungan. Boleh? Dapat siapa yang nak screenshot silakan. 5 4 3 2 1. Jadi kalau kamu tengok ini sebagai satu contoh lah cara-cara nak menulis esei. So hopefully kita akan berjumpa lagi. Kita ada sesi yang lain lagi tak? Ada yang tanya tak sempat screenshot. Kita ada sesi yang lain kan? Nanti kita akan tengok pula soalan bab lain. Saya saja je bagi contoh yang yang berbeza kan. Bab-bab yang berbeza supaya kamu boleh agaklah apa yang boleh jawapan ada yang tanya ada yang tanya Syairan kalau yang pemarkahan ni secara holistik tak nampak yang bawah. Alright dah nampak dah. Nampak clear. Jadi kalau kamu tengok, kalau kat soalan esei untuk kebat kena letak peristiwa, tak wajib pun. Sorry sir, tak faham point yang mengurangkan import. Kencana yang mengurangkan import dia macam ni. Bila kita banyak masuk import, kita akan duit kita mengalir keluar, betul? Bila duit kita mengalir keluar, mata wang kita makin kukuh ke makin lemah? Bila duit kita mengalir keluar, makin lemah. Bila makin lemah duit kita, jadi nilai mata wang kita akan jatuh. Bila nilai mata wang kita akan jatuh, kita kuasa asing akan mula masuk campur tangan. Contohnya kalau kita kena start gunakan US dollar dan sebagainya. Faham tak? Jadi itu pun ada kaitan dengan kita punya kedaulatan negara. So hopefully kita akan berjumpa lagi esok. Guna dan juga banyak. Guna dan tu boleh. Macam kawan kita cakap, cikgu dia tak bagi gunakan dan. Tak bagi gunakan dan untuk isi. Faham tak? Cikgu kamu tak bagi isi yang nombor 1 dan isi yang nombor 2. Itu maksud cikgu kamu.
Supaya cikgu kamu tak nak nanti dua bahagian yang berbeza kamu gunakan dan dia bergabung. Faham tak? Okey. Boleh ke guna jawapan buat slash? Tak boleh. Kalau tak ingat fakta, kita boleh guna pengetahuan. Boleh Cik Ain bersesuaian dengan kita punya soalan. Okey. So 3 peringkat cukup lah ini. Cukup. Okey, dapat Okey, so terima kasih. Last sekali lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, so saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak atas masa dan juga perhatian anda. Okey, jaga diri baik-baik. Jumpa lagi nanti dalam sesi yang berlainan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Have a nice weekend ahead. Take care. Bye-bye.